Sehingga kini ini pembinaan tower ini dilaksanakan oleh dua agensi utama, yaitu MCMC Federal dan juga SMA negeri. Dan Federal juga mempunyai program untuk seluruh negeri Sarawak. Sebenarnya seluruh Malaysia termasuk Sarawak. Di Sarawak termasuk di Limbang. Hari ini kita berada di Kampung Segarai, satu projek di bawah MCMC. Untuk communication tower di sini, dan bagi daerah Limbang yang sudah siap dibina di bawah MCMC 9 buah, dan yang sedang dalam pembinaan sekarang ini termasuk di sini 3 buah untuk daerah Limbang. Dan dalam perancangan banyak lagi lah dalam perancangan, sebab kawasan daerah Limbang ni memang besar lah. Dan kita memang mempunyai masalah telekomunikasi, dan sekarang ini telekomunikasi telah pun diletakkan di bawah keperluan asas juga. Selain daripada jalan, bekalan elektrik dan air, telekomunikasi juga adalah satu kebutuhan asas dan perlu dilihat dan dilaksanakan. Dan kita di Limbang ini masalah telekomunikasi ini juga kita bertindih dengan negara Brunei, terutamanya di kawasan-kawasan sempadan. Kampung Tegarai ini bersempadan dengan Brunei. Begitu juga dengan kawasan-kawasan lain di sepanjang Sungai Limbang. Sebab itulah perlu pembinaan secara cepat, dan terima kasih kepada MCMC dan juga kepada SMA di atas inisiatif ini, sebab ini merupakan satu keperluan. Telekomunikasi sekarang ini satu keperluan, bukan lagi kemewahan. Sebab banyak business interaction dan sebagainya, perhubungan melalui telekomunikasi. Waktu MCO, bisnes melonjak, bisnes melalui talian, atas talian, internet melonjak begitu tinggi sekali. Dan juga pembelajaran pun melalui internet juga, sampai ada viral di Sabah pasal naik pokok. Satu cabaran lah bagi kita MCMC dan SMA, dan kita harap dia dilihat secara urgent. Ini keperluan yang mendesak. Bagi di Tegarai ini sedang dalam pembinaan, dijangka siap pada penghujung September tahun ini. Tak lama. Tapi memang alasan MCO selalunya lah. Berapa kos? Dan kos di sini dalam lingkungan 1 juta, sebab masalah pengangkutan dan sebagainya. Dan selepas ini MCMC telah pun membuat perjanjian dengan Telco, Telecommunication Company Service Provider, yaitu Digi. Ini satu yang perlu kita lihat. Kadang-kadang rakyat tidak faham bila ada telekom tower, dia fikir sudah ada talian. Bila kita bina tower, kita kena jemput telco untuk menggunakan kemudahan ini memberi servis. Dan kita MCMC telah pun membuat perjanjian dengan Digi untuk memberi servis walaupun pelanggannya tak ramai. Ini bisnes ni kena ikut bisnes punya cara lah. Kalau pelanggan tak ada, macam mana bisnes nak maju. Tapi MCMC membuat perjanjian dengan Digi yang mana mereka setuju untuk memberi servis walaupun pada permulaannya pelanggan tak ramai. Ini macam chicken and egg lah. Kita pun tak boleh tunggu pelanggan ada baru buat. Kalau macam tu tak adalah dapat membuat kemajuan. Macam kita buat jalan juga. Kalau kita tunggu ramai penduduk baru buat jalan, tak dapat. Sama jugalah jalan bypass Limbang Brunei.
bypass Dunai. Dulu kata tak ada keperluan, tak ada. Jadi itu dah tak dipakai ya. Kalau perlu kita buat dan dalam jadi tanggung jawab kerajaan lah untuk mencari peruntukan. Tapi walau bagaimanapun terima kasih Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri kerana melibatkan Limbang juga dalam pelaksanaan pembinaan Taus, Komisi Taus yang amat diperlukan. Datuk, untuk menara di Kampung Tegara ini memberi manfaat kepada beberapa buah kampung. Ya, itu saya kata tadi, sebenarnya pelanggannya tak ramai lah. Kita di sini Kampung Tegara, kemudian Rumah Imam, Rumah Baba, dan kawasan sekeliling lah di SK Kubong ini, SK Arsi Kubong. Kalau ikut bisnes modul memang tidak menguntungkan bagi telco. Tapi ini merupakan satu keperluan asas dan kerajaan memberi subsidi. Ini ada dalam bentuk subsidi juga. MCMC memberi subsidi dan membuat perjanjian dengan telco tersebut. Mungkin sewa tak ada dan sebagainya. Dan jadi ini memberi kemudahan kepada penduduk kampung. So Datuk, selain Kampung Tegara, mana lagi kawasan di daerah Limbang yang terlibat dengan projek pembinaan menara telekomunikasi? Yang saya kata tadi daripada MCMC ada 12 dalam sudah nak dah lulus lah untuk dibina. 9 dah siap, 3 dalam pembinaan termasuk di sini. Yang dua itu adalah di Simpang Kampung Tanjung dan Long Raya di kawasan Dun Batu Danau. Tapi bagi Dun Bukit Kota kita ada memohon kepada sama ada MCMC ataupun SML untuk melihat keperluan. Saya kata di sempadan. Di sempadan contohnya di Gadung. Di Gadung dah ada tapi perlu satu lagi macam kemudian di Kampung Ulang. Kemudian lihat masalah di Kampung Pahlawan, walaupun sudah ada, tapi ada sebagian tak dapat capaian. Jadi kita mintalah pihak MCMC ataupun SMA membuat kajian menyeluruh, terutamanya di sepanjang jalan, daripada Pedungan sampai ke Bandar Limbang ada setengah tempat blind spot, tak ada talian di sana. Dan ini amat penting sebab sepanjang jalan tersebut takut ada emergency, kecemasan, aksiden dan sebagainya. Jadi ini amat penting. Jadi memang ini adalah secara berterusan dan mana-mana keperluan kita mintalah Toto Kampung memberitahu lah dan kita insyaAllah masukkan dalam perencanaan, tapi tak dapatlah terus dibuat kerana berperingkat-peringkat. Okey, jadi Datuk, contoh juga lah mengenai perkembangan jalan alternatif daripada Limbang ke Miri itu setakat ni bagaimana? Mungkin ada perbincangan dengan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seperti yang telah diberitahu sewaktu taklimat hari itu oleh Yang Berhormat Tuan Haji SB, Timbalan Menteri Pengangkutan, kita telah pun membuat kajian awal yang mana bagi menghubungkan Limbang dan Miri, kita telah mengenal pasti ada missing link saja, ada lebih kurang 30 km daripada Gunung Buda hingga ke Gunung Mulu. Sebelah sini sebelah Limbang jalan dalam perbinaan, dan sebelah Baram pun dalam pembinaan, dan cuma satu stretch missing link di antara Gunung Buda dan Gunung Mulu, lebih kurang 30 km. Tapi kita kena membuat penyiasatan secara terperinci sebab Gunung Mulu merupakan kawasan nasional, khazanah dunia, dan segala pembangunan di sana memang terpaksa memenuhi keperluan supaya kita tidak mengganggu status tersebut. Tapi memang sudah kita membuat permohonan kepada
jabatan berkaitan JKR dan sebagainya untuk melihat ini sebagai satu perkara yang penting. Begitu juga di antara Limbang dan Lawas. Limbang dan Lawas pun perlu ada jalan hubung di antara dua, dan itu pun kita minta JKR membuat kajian, dan kita perlu tahulah ini proses membina jalan ini merupakan satu perkara yang memakan masa lah. Jadi yang penting kita memulakan dan insyaallah kemungkinan dalam tempoh 4-5 tahun kita akan dapat merealisasikan. Okey Datuk, kita faham masalah rentas sempadan yang kita hadapi sekarang ni. Ada tak menjejaskan dari segi pemasaran produk pertanian? Kita tahu projek-projek pertanian sekarang ni sedang rancak dilaksanakan. So adakah mungkin kerajaan negeri ada tak bersedia menghadapi itulah keadaan-keadaan tersebut setakat ni? Kita kerajaan negeri payah menjawab soalan mana. Kerajaan negeri sekarang ini sedang naik taraf sistem perhubungan, jalan raya, port, melalui port. Sebab ini kita perkembangan pertanian ini kita kaitkan untuk ekspor. Memanglah untuk tujuan tempatan, tapi kita target lebih dari itu untuk ekspor, sebab kita nak menjadi pengekspor, net exporter by the year 2030. Dan kita faham memang perhubungan adalah satu perkara yang perlu. Sebab itulah kerajaan negeri sekarang ini dalam nak membina 2 CPPC airport di bahagian Betong satu dan juga di bahagian Kapit. Jadi antara tujuan pembinaan airport ini adalah untuk transportation of agriculture produk pertanian. Dan kerajaan negeri pun dalam proses untuk membeli kapal terbang khas untuk tujuan ekspor bahan pertanian yang akan dapat membawa produk pertanian sehingga sampai ke Singapura. Dari sana kita boleh ekspor ke lain. Jadi untuk Limbang kita dah ada airport. Jadi kalau ada produk pertanian yang perlu dipasarkan secara cepat, kita boleh menggunakan kemudahan airport Limbang. Tapi ini tidaklah bermakna kita tidak menumpukan untuk pembinaan jalan raya. Jadi ya selari. Jadi ini kita kena bijaklah untuk membuat adaptasi dan apa juga keadaan MCO, kemudian masalah-masalah lain, kita kena adaptasi, kena sesuaikan diri. Dan saya yakin yang penting kita perlu ada produk untuk dijual. Itu yang asasnya. Kalau tak ada produk tak dijual, jadi tak perlulah kita nak cari jalan untuk membuat keluar. Sekarang ni tumpuan kita mau rakyat terlibat sama untuk mengadakan produk-produk ini, termasuk produk-produk pertanian. Dan Limbang terlihat kawasannya subur. So untuk projek TKPM ni setakat ni macam mana Datuk? Ya. Adakah mengikut jadual yang ditetapkan, ke berapa peratus sudah perkembangan projek tu? Ya, saya gembiralah projek TKPM ini, Taman Kekal Pengeluar Makanan, sudah boleh dikatakan mengikut jadual. Sekarang ni kita dah mula menanam tanaman yang dikenal pasti. Jadi alhamdulillah TKPM ini adalah satu program federal yang mana kita menyediakan tanah dan disewa kepada mereka yang berminat dalam kadar sewa yang berpatutan, dan mereka ini akan mengerjakan tanah tersebut. Tapi
siapa yang dapat ikut serta dalam TKPM ini beruntung, sebab kita menyediakan kemudahan asas, jalan, bekalan air pun ada, bekalan elektrik pun ada gitu. Dan kita pun juga menyediakan bangunan untuk supaya mereka dapat mengumpulkan produk yang mereka hasilkan dan untuk dipasarkan. Jadi ini yang program ini ya, TKPM. Jadi untuk di seluruh negeri Sarawak sedang rancak dibina, termasuk juga di tempat kita di kawasan Kubong, sekitar stesen Kubong, yang mana kita ada tanah kerajaan yang tidak diguna pakai seluas 25 hektar. 25 hektar untuk kita jadikannya sebagai TKPM Kubong. Kos Datuk? 100,000 kos kecil. 100,000? 100 juta. yang 100,000 untuk projek tadi ya, nanas. Kos saya ya dalam lingkungan, mungkin saya kena rujuk, tapi dalam lingkungan 2 hingga 3 juta. 25 juta. Dan ini komponen TKPM Limbang ini ada 2. Satu adalah untuk tanaman. Tanaman yang kita tumpu adalah nangka madu dan juga pisang. Ada 6 peserta, 5 untuk nangka madu, 1 peserta pisang. Sudah dalam proses. Yang satu adalah komponen petigasi. Petigasi ini ada 8 peserta, yang mana kita akan menyediakan 2 rumah petigasi setiap 1 peserta. Dan ini sedang dalam tempoh pembinaan. Jadi ada 2 komponen. Yang komponen petigasi ini menariklah sebab ia menggunakan digital platform, pakai digital, dan ini selari dengan hasil kerajaan sekarang ini. Yang mana saya tengok kalau dibina sepenuhnya bagi kawasan di Jalan Kubong ini, sekitar Kampung Tegarai, di stesen pertanian itu akan menempatkan, mungkin ya satu hari jadi agrotourism. Di situ menempatkan TKPM, di situ juga menempatkan CPPC. Dan kita juga akan menaik taraf stesen pertanian, stesen untuk Training center pusat pelatihan. Dan dengan di sini mungkin tanah subur, kita lihat sekitarnya durian ada, jadi ya boleh menjadi satu daya tarikan di masa akan datang. Tower dah dibuat, jadi communication akan terjamin. Bila dijangka siap tu Datuk? Yang mana? Tu untuk TKPM tu bila dijangka siap? TKPM berterusan yang sekarang ya, untuk bahagian tu tanaman berterusan. Bagi bahagian kita nak menanam sekarang, kemudian peserta kita akan bawa lawatan ke TKPM lain untuk belajar. Tapi untuk petigasi tahun ini adalah kita nak menembok tanah dulu sebab masalah banjir. Dan tahun depan kita akan bina SPH, Sistem Pelindung Hujan, SPH petigasi, dan insyaAllah ia akan 2022 lah mungkin dapat dimulakan. So Datuk, untuk lawatan ke projek RTP ni, setakat ni macam mana? Adakah Datuk berpuas hati dengan perkembangan projek di bawah RTP ni untuk di kawasan Dun Bukit Kotan? Secara amnya saya berpuas hati lah, secara amnya. Dan terima kasih kepada agensi pelaksana kita, JKR, DID dan juga Majlis Daerah. Dan kita tak boleh menyalahkan agensi pelaksana secara mutlak bila berlaku kelewatan. Memang ada yang berlaku kelewatan, termasuk untuk pembinaan Dewan Kampung Tegarai fasa pertama. Sepatutnya siap pada awal tahun ini, tapi sebab MCO kita ini alasan umum lah. Sepatutnya siap awal bulan
bulan Jun. Tapi kita tengok belum siap juga. Mungkin hujung bulan Julai siap. Ini penting sebab kita akan dapat membina fasa kedua lagi untuk dewan. Tapi pihak agensi sedang memantau dengan secara teliti lah, dan memastikan semua projek RTP dapat dilaksanakan. Jelas sekali Datuk mengenai nasihat Datuk lah untuk kepada rakyat khususnya di Limbadan menghadapi gelombang kedua COVID-19 di Sarawak. Apa nasihat Datuk? Ya, yalah, kita sekarang berhadapan dengan gelombang kedua, terutamanya di bahagian Kuching. Dan sekali lagi kita membuat rayuan kepada rakyat. Yang penting mereka mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan untuk mengekang penyebaran COVID ini. 3 SOP yang begitu penting sekali. Yang pertama, pakai mask. Pakai masker. Mask ini memang penting. Yang kedua, penjarakan sosial. Dan yang ketiga, kita kena jaga kebersihan, sanitasi, dan mau tak mau kita akan berhadapan dengan virus ini. Bukan saja untuk hari ini, bukan saja untuk tempoh pandemik ini. Sekarang masih pandemik seluruh dunia. Selepas itu pun kita akan virus ini akan berada di sekeliling kita sepanjang masa, dan kita tidak akan terlindung sehingga vaksin ditemui. Itu pun kalau ditemui, belum pasti lagi ya. Ini virus ini banyak virus yang belum ada vaksin. Contohnya dengue, belum ada vaksin. Jadi penting kita kena jaga diri kita, jaga kita, dan kita perlu mengambil kesempatan lah sekarang ini dengan kita punya kebiasaan kita sekarang. Kita norma baru. Jadi kita kena jaga kesihatan, makan kurangkan. Kalau exercise hari ini pun kita exercise juga. Norma baru itu penting, jadi kebiasaan kita. Jadi lama-lama jadi kebiasaan kita, itu penting. Dan rakyat perlu berhati-hatilah gelombang kedua. Kita takut gelombang kedua akan lebih banyak lagi daripada gelombang pertama. Kita takut. Sekarang Australia pun menghadapi gelombang kedua, dan Malaysia mudah-mudahan tidak. Terima kasih Datuk.